Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wad din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيًا لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله وشرب الخمر والربا والزنا والميسر وترك الجهاد والتولي من الجهاد وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang Jumaat muslimin dan tersekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah pada tengah hari Jumaat ini 16 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 18 Februari 2020 Masehi. Kita panjatkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati kita untuk sampai ke rumah Allah SWT ini untuk melaksanakan kewajipan yang difardukan ke atas kita kaum muslimin, iaitu menunaikan solat fardu Jumaat
fardu Jumaat. Sebenarnya yang disebut Allah SWT dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Al-Azim. Ayat ke-9 surah Al-Jumu'ah ini adalah mesej Allah Subhanahu wa taala berupa perintah darinya kepada sekalian kita kaum muslimin untuk bersegera ke masjid, ke surau, ke mana-mana tempat yang disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Apabila tiba masanya, apabila berkumandangnya azan zuhur, maka bersegeralah kita ke masjid, ke surau, khususnya surau Al-Falah ini untuk menunaikan solat fardu Jumaat dan meninggalkan segala aktiviti kehidupan yang kita lakukan pada hari ini. Dan itulah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekiranya kita benar-benar mengetahuinya. Jadi kepada kaum muslimin yang masih berada di luar sana dari kalangan warga IPK Perak, marilah sama-sama kita menyegerakan diri kita untuk berkunjung atau untuk pergi ke rumah Allah ini untuk bersiap sedia mendengar khutbah Jumaat yang akan disampaikan nanti dan seterusnya menunaikan solat fardu Jumaat. Kerana tuan-tuan, ada kalangan ulama yang menyatakan bahawa sekiranya kita meninggalkan khutbah Jumaat, waktu khutbah Jumaat kita masih berada di pejabat, masih berada di luar, masih berada di kedai makan, masih berada di warung makan, masih berada dalam kenderaan, masih berada bersama rakan-rakan kita menjamu selera, dan hanya datang ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat, maka kata setengah ulama, perbuatan kita ini akan menyebabkan tiadanya pahala Jumaat untuk kita. Makna kata sembahyang Jumaat itu sah, tapi pahala tak ada khusus. Seumpama kita berada di masjid ini, di surau masjid ini, di surau ini, tidak mendengar khutbah yang disampaikan, sama ada kita berkata-kata sesama kita ataupun kita membilik handphone dan sebagainya, maka bila tak mendengar khutbah, walaupun salah satu dari dua khutbah, maka pahala Jumaat itu tidak ada lagi, walaupun solat Jumaat itu sah. Sebab ini soalan yang pernah ditanya oleh saya dulu, hampir 20 tahun dulu ditanya kepada saya dalam temuduga calon imam. Jadi si penanya pun dah lama dah kembali ke rahmatullah. Ditanya, kalau kita ada di masjid, waktu khutbah disampaikan kita tolak gitu, tidur itu, jaga-jaga nak semayang je, sah tak Jumaat? Itu soalan ni. Soalan tu pun kalau tanya kat ustaz pun, ustaz pun fikir panjang menjawab. Fikir panjang nak jawab, kan? Bila khatib sebut Alhamdulillah, dia macam
bius masuk ke badan, terus tidur. Jaga-jaga ibadallah, itu pun tak jaga lagi tu. Orang cuit baru. Bila nak qamat, Allahu Akbar, orang sebelah cuit baru. Tu masa tak ada penjarakan. Sekarang ada penjarakan. Macam mana orang sebelah nak cuit? Selang satu jarak, selang 1 meter. Kalau di setengah negeri, selang 1.5 meter, jauh tu. Macam mana orang sebelah nak cuit? Nak cuit tak berani, sekali kena COVID. Pakai lelap lah sudah. Kan? Jadi kalau begitu situasinya, adakah sah jemaah kita? Itu soalan ni yang tanya pada saya. Tahun 2003. Saya pun lupa apa yang saya jawab. Apa yang saya jawab waktu tu saya lupa, tak ingat. Lama dah, tapi soalan tu saya ingat. Jadi tuan-tuan nanti bila dengar khutbah jangan tidur. Buka mata besar-besar. Dengar khutbah yang disampaikan, walaupun tajuk khutbah tu kewajaran mengeti mati. Bertajuk dah biasa dengar Pak ya. Bab mati ni tiap-tiap hari dengar mati, hari-hari orang mati. Khutbah tajuk mati. Kewajaran mengingati mati. Apa benda ni tajuk? Dengar je lah. Sebab khutbah itu adalah mau'izah. Mau'izah ni apa tuan-tuan? Nasihat. Nasihat mau'izah sama lah. Nasihat dari khatib untuk dirinya sendiri terutamanya, dan untuk tuan-tuan, terutamanya dalam keadaan sekarang di mana penyalahgunaan dadah itu semakin berkuasa. Ada yang sampai sanggup membunuh ibu bapa sendiri semata-mata kerana dadah. Kerana ketagihan dadah, nakkan duit tak dapat, dipenggal di kepala bapa dia, dipenggal di kepala mak dia. Nakkan duit, bapa tak bagi duit. Jadi jelaslah di situ bahawa ketagihan dadah ini boleh menyebabkan seseorang itu bertindak di luar batasan kemanusiaan. Siapa yang tergamak nak bunuh mak bapak sendiri? Kalau tanya diri kita tuan-tuan, siapa yang sanggup bunuh mak bapak sendiri? Tak ada siapa. Orang yang akal waras dia tak akan sanggup. Kita nak pukul mak bapak pun, mak bapak tak semayang, mak kita tak semayang, bapak kita tak semayang, kita marah, mak bapak kita tak semayang. Tapi adakah kerana mereka begitu kita menghalalkan kita membuat sesuka hati pada mereka? Tempik, jerit, maki, hamun, pukul. Tak halal bagi kita buat macam tu pada mak bapak. Tapi kalau orang yang hilang kewarasan fikiran, seperti orang yang ketagih dadah, dia akan buat. Kerana tak dapat duit nak beli dadah, dia sanggup bunuh mak bapak. Ini berlaku, penggal kepala. Jadi jelas ketagih dadah itu sesuatu yang sangat berbahaya untuk umat manusia. Walaupun dadah ini asal-asalnya dicipta sebagai ubat. Asal saja dadah ini dicipta sebagai ubat. Tak percaya, tanya kawan-kawan kita di KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Panadol itu sendiri adalah sejenis dadah. Panadol tu paracetamol. Kita makan Panadol, demam makan Panadol 2 biji, tidur besok lagi elok boleh. Kebah demam. Tu kalau tak ada COVID lah. Kalau ada COVID tak kebah juga. Makan Panadol 4 jam, okey, lepas 4 jam datang balik demam tu. Itu kena pergilah swab test. Jangan tunggu-tunggu lah.
Kalau kita demam maka ubat Panadol, tidur malam ni, bertidur, besok pagi okey. Kalau dia okey besok, sepanjang besok hari tak ada COVID. Itu pengalaman kita. Kalau besok pagi demam juga, makan 4 biji Panadol, okey dalam tempoh 4 jam, lepas tu dia demam balik, itu pergilah cari test kit, beli test kit tu, test sendiri. Lepas tu kalau positif, beritahu pada semua orang yang ada kontak kita ni positif COVID, dan wajib kuarantin selama 7 hari sekurang-kurang. Ambillah ubatan-ubatan yang bersesuaian. Panadol tu sendiri ada sejenis dadah. Kalau dulu kontak 500, tu kalau orang dulu biasa, itu adalah ubat, itu dah dadah yang kuat kontak 500. Gunanya untuk melegakan kesakitan yang ada pada kita. Tapi bila kita salah guna, dia dah jadi lain. Sama macam ketum pun. Ketum pun serupa. Asalnya adalah sejenis stimulan. Stimulan ni apa? Alat yang sejenis benda perangsang. Stimulan ni begitu, untuk memberi tenaga yang lebih. Asal dia. Tapi bila dah salah guna, ambil sikit, dan suku cawan je ketum ni yang saya diberitahu. Ini ambil sampai 1 jam penuh dia punya. Campur pula benda lain, dia jadi lain. Bukan lagi untuk memberi tenaga kepada tubuh badan kita, tapi untuk khayal. Sebenarnya menghayalkan, menghilangkan akal. Khayal itu boleh menyebabkan hilang akal, yang mana itulah sebabnya arak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca pada awal tadi. Bahawasanya arak ini, meminum arak ini adalah perbuatan syaitan, dan ia merupakan dosa besar. Tapi dalam Quran tak sebut arak, tak sebut dadah, tak ada. Mukhaddarat tak ada. Taklah tak sebut innamal mukhaddarat rijsun min amal syaitan, tak ada. Nabi tak kata pun al-mukhaddarat haramun, tak ada. Carilah kitab hadis, mana-mana kitab hadis tak jumpa. Nabi tak sebut al-mukhaddarat. Zaman Nabi tak ada al-mukhaddarat, tak ada. Tak ada dadah. Tapi zaman Nabi ada arak. Dan Nabi beritahu dalam sebuah hadis, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan, yang menghayalkan tu adalah haram. Jadi masuk tak dadah dalam kategori tu? Masuklah. Dia memabukkan dan menghayalkan, maka haramlah dia. Dan Nabi beritahu walaupun sedikit diambil, tidak menghayalkan, tetap haram. Atas sebab pengambilan banyaknya haram, maka sedikit pun jadi haram. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa-apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikit, walaupun setitik pun haram. Jadi kita sama-sama hati-hati. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan, elakkanlah daripada dadah. Jangan dicuba-cuba. Walaupun atas sebab recreational drug. Tuan Isyam, dia ada recreational drug, drug rekreasi. Mana kalau makan ni dia sonok-sonok, happy-happy, melegakan tekanan, melegakan stres. Janganlah. Sebab kalau dah ambil, lama-lama dia jadi ketagih. Lama-lama tak ada benda tu, kita jadi tak keruat. Ambil benda tu, berlega. Tak ambil benda tu, tu yang mata merah degil orang tu. Jangan ni.
Walaupun recreational drug dia panggil. Saya ada jumpa tu. Tak percaya tuan-tuan tulis di Google recreational drug. Tulis kat Wikipedia recreational drug. Kita akan jumpa maklumat tentang benda tu. Apa yang dikatakan sebagai dadah santai. Rekreasi tu santai lah. Kan? Dadah pun ada santai kan? Ada dadah santai. Makan tak ada apa. Makan sebiji, 2 biji tak ada apa. Kalau makan sampai 20 biji, baru dia jadi pening. Itu recreational drug. Itu pun jangan, tolong. Stres ada ubat dia. Islam dah tunjuk. Stres ni ubat dia. Baca Alam Nashrah. Baca Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nashrah laka sadrak. Cuba kita kaji kenapa Allah Ta'ala turunkan surah Alam Nashrah ni kepada Nabi SAW. Pasal apa? Waktu tu Nabi stres. Nabi stres. Nabi kita mesti biasa ada perasaan tertekan, perasaan gelisah, perasaan resah. Nabi macam kita juga. Perasaan manusia tu ada marah, benci, duka, ada. Macam kita juga. Kita pun sama juga. Macam Nabi. Nabi pun tu juga sifat dia. Kan? Kalau gembira, suka, riang, ketawa, gelak, macam kita juga, sama. Tak ada beza. Kan? Jadi bila Nabi stres, Nabi resah, gelisah, wahyu lama tak turun. Pada peringkat awal, lepas surah Iqra turun tu, lama tak wahyu tu terhenti. Jadi Nabi gelisah. Bila Nabi gelisah, Nabi stres. Bila Nabi stres, Nabi tertekan. Maka Allah Ta'ala turunkan Alam Nashrah. Kalau saya cuba buka Asbabun Nuzul, surah Alam Nashrah. Tengok apa sebabnya surah tu diturunkan. Jadi sebab turun. Jadi kita orang Islam ni, bila stres, itulah ubat dia. Baca Alam Nashrah. Jadikan Alam Nashrah ni sebagai amalan kita. Semayang ni, Haji Syam baca Alam Nashrah. Haji Azmi, Tuan Haji Azmi, Haji Syam baca Alam Nashrah. Kita ni stres banyak ni. Ada satu KCK Perak yang saya kenal dulu. Masa bekerja, mimpi chair mesyuarat. Masa kerja, mimpi ni mainan tidur lah. Tapi sebab tekanan kerja tu kuat, dia mimpi chair mesyuarat. Orang mimpi macam-macam. Mimpi kena kejar rimau, kena kejar monyet, mimpi jumpa puteri kayangan. Tu orang yang bujang. Saya duluan mimpi jumpa puteri kayangan. Ustaz dia mimpi jumpa bakal bini nombor 2. Contoh kan, tak ada lagi calon, tapi tiba-tiba mimpi pula satu perempuan cantik datang menghadap. Saya nak kahwin dengan abang. Kata, tak pula aku mimpi macam ni. Contoh. Mimpi markah lama dulu, masa muda dulu, dia pun dah kahwin dah, ada beranak cucu. Mimpi pula jumpa markah dalam mimpi. Jumpa pula markah tu. Jaga-jaga, aku mimpi dia ni pula. Macam mana ni mimpi ni? Mimpi masa muka muda-muda kan? Dia tu lah. Tuan Jasmine, dia dah kahwin, dah ada anak cucu. Kita pun support, tapi jumpa dalam mimpi. Tu biasa. Ni mimpi Cik Majurat. Adalah seorang KCK di Perak dulu. Cerita dengan saya. Sekarang macam mana Tuan Haji? Sekarang macam mana Datuk? Lega dah. Dah pencen ni lega. Memang lega pun putih muka, arwah dah. Siapa yang tahulah. Siapa yang tak tahu tu nasib lah. Arwah dah. Tuan Datuk ni dah arwah dah. Untuk KCK, ex-KCK, arwah dah. Tu ayam ni, tu stres tu. Kan? Sampai mimpi Cik Majurat. Mimpi Cik Majurat. Jadi pengurusi Majurat. Bayang. Jadi ubat stres ni Allah Ta'ala dah tunjuk Alam Nashrah. Amalkan. Jangan ambil dadah. Sebab ambil dadah ni bahaya. Konon-konon nak melegakan tekanan lah, ambil dadah. Dia panggil dadah penenang. Dia panggil. Ada kan Ustaz ni? Dadah penenang. Ambil tu dia lega. Tapi tak selesai masalah. Lama-kelamaan kita akan bergantung kepada dadah ni. Ketagih. Tak makan, tak boleh.
Macam untuk rokok juga. Minta maaf Ustaz ni. Rokok daripada yang merokok lah. Minta maaf saya cakap awal-awal. Saya tak merokok, jadi terpulang. Orang yang merokok dia faham. Kalau kita jadi perokok tegar, satu hari sampai 2 kotak rokok, tak dapat rokok, mata merah. Ustaz dia tak dapat rokok, mata dia putih. Tak ada mata hitam, putih terus mata dia. Itu tak dapat rokok. Dapat rokok baru datang mata hitam dia. Biru mata hitam pun. Tengah orang tak dapat rokok, mata merah, suara tinggi. Itu orang yang ketagih, yang perokok tegar. Jangan jadi macam tu. Sama lah macam dadah tadi. Elak kan. Kerana dadah ni dia boleh merosakkan kita. Dia boleh merosakkan kita, dia boleh merosakkan tubuh badan kita, dia boleh merosakkan kehidupan kita, dan dia boleh merosakkan kehidupan agama itu. Macam saya sebut awal tadi lah, sampai membunuh, merompak, melakukan jenayah, membunuh. Dia boleh jadi sampai tara tu. Jadi kita sama-sama elakkan. Saya ambil kesempatan ini menasihatkan diri dan juga tuan-tuan supaya kita jauhi dadah. Dadah ni bukan saja musuh negara, tapi musuh agama, musuh umat manusia. Kalau dulu disebut najis dadah, dadah tak najis tuan. Betul. Kalau dadah najis, orang tak ambil dadah. Najis tahi ya. Ada orang makan tahi? Tak ada. Tapi dulu dia panggil najis dadah. Tujuannya apa? Nak supaya manusia benci pada dadah. Tapi tak benci pun makin lagi ramai orang ambil. Sekarang dadah macam-macam. Ada syabu, ada ais. Tanya orang nak petik kan? Tanya orang nak petik, tanya orang JSJ. Apa dadah yang orang sekarang banyak ambil? Ada sintetik, morfin, heroin, tak laku dah. Tak laku. Itu cerita 6 tahun 60-an dulu, 70-an dulu ya. Heroin, morfin memang nombor 1. Sekarang tak laku dah. Orang tak nak dah heroin, morfin tu. Orang cari benda lain. Satu ketika, beberapa ketika dulu, ekstasi. Ekstasi tu tahun 2000 ke atas, ekstasi. Sekarang macam-macam dadah sintetik. Itu lagi bahaya tuan. Jadi kita sama-sama elakkan diri kita dan juga berpesan kepada anak-anak kita, anak-anak remaja kita, anak-anak muda kita, pesan. Saya pun, anak saya pesan tak. Saya pesan, dia kata, abah ni kerja dan polis, jangan buat malu abah. Kamu bercampur dengan budak-budak tu, kamu sedar-sedar tiba-tiba dah bersama dengan budak tu ambil benda-benda tu. Kalau abah dapat tahu, abah tak apa, masuklah ke dalam. Abah tak peduli, abah tak jamin kamu. Sebab benda tu merosakkan. Allah Ta'ala sebut, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dadah membinasakan kita. Jadi itu dia pesanan sedikit, pesanan untuk saya dan untuk tuan-tuan sebagai renungan pada hari Jumaat, pada hari Jumaat insya-Allah. Panjang umur kita jumpa dalam tazkirah Jumaat yang akan datang. Bulan Ramadan tazkirah jalan juga. Walaupun saya faham tengah hari Jumaat bulan Ramadan tu orang datang masjid memang orang cari sudut celah-celah mana nak baring lah. Memang biasa tu kan, penat kan, puasa kerja masuk surau ada aircon sejuk pula, cari mana-mana sudut mana terbaring kat tepi tu kan. Tapi tazkirah on macam biasa insya-Allah. Jadi itulah saja untuk tengah hari ini, untuk pada hari Jumaat ni. Yang baik dari Allah SWT dan yang kurang daripada saya sendiri, saya mohon maaf daripada Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan yang berdoa. Wallahu Rasulullah wabarakatuh. Qul qul fazza wa ta'ala azim li wa lakum wa billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.